Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi bi ulumihi fid darain. Kita pakai muka surat 3, jagaan yang kedua. Macam mana kelakuan yang kita memakai selama duduk atas dunia yang sekejap ini. Anak-anak yang dikasihi, adalah kelakuan yang kita memakai atas dunia ini ialah sentiasa kita pisah dan jaga tubuh masing-masing, beri jadi seorang yang dinamakan orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan beramal dengan amal-amal yang baik hingga tercabut nyawa kita di dalam itu kelakuan. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia lah, anugerah dia lah, pemberian dia semata-mata masih memberikan kebolehan kita berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi pula dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dia, dengan Islam kita dapat sejak lahir itu, Allah Subhanahu wa taala besarkan kita dalam keadaan keluarga kita yang Islam, masyarakat Islam, dan mak ayah kita atur kita dalam pengajaran Islam, dapat kita dibesarkan dalam keadaan taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dia. Lebih besar nikmat Allah Ta'ala beri itu, diberi kita kesedaran, kefahaman untuk nak belajar dan memahami Islam yang kita dapat ni, supaya benar-benar kita faham perjalanan Islam. Alhamdulillah, syukur khasnya diberi kita iman, dengan mana diberi kita sedar Allah lah yang jadikan kita, dialah yang wajib wujud, kita ni asal tak wujud. Dialah memiliki sifat kesempurnaan, berbanding kita ni memiliki segala sifat kekurangan. Tiada yang sempurna melainkan Allah. Atas nama makhluk ni semuanya adalah fakir dan berhajat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang betul-betul mantap dan faham, dapat kita memahami maksud sebenar la ilaha illallah. Alhamdulillah, dapat pula kita sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis untuk menambahkan yakin kita pada Allah Ta'ala, menambahkan ingat kita pada Allah Ta'ala, menambahkan kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan syukur kita dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan alhamdulillah dapat kita berada di masjid ni maghrib ni. Kalau ikut rencananya kelain, kita merancang, Allah menentu malam ni kita ke sini juga. Alhamdulillah, ada ikut doa sahabat-sahabat kita tu atas jalan sabab kan. Wallahu alam. Kita kalau ikut nak ke lain, tunggu ke lain jadinya.
plan A tukar plan B. Allahu Akbar. Semua ada hikmah belaka. Wajib atas kita redha, manfaatkan apa saja kejadian dan peristiwa untuk tauhid ke Allah Taala, rujuk ke Allah Taala. Jadi dengan tak pergi ke tempat yang sepatutnya pergi malam ni, kita teruskanlah bacaan di sini kitab Irsyadul Jawiyin ni. Yang pengarang ni dia nak kita nak sambung ni jagaan yang kedua. Dia nak peringatkan kita setelah dia peringatkan kita mengenai keadaan dunia ni, dia adalah sijnul mukmin, dia jannatul kafir. Dan macam mana sekali lalu dia anjurkan kita supaya mengaji, belajar, supaya berfikir, jangan jadi bodoh macam binatang Naam. Yang binatang Naam ni duk kira makan, tempat tinggal, anak bini. Dia tak, binatang pun kadang pandai nak elakkan benda mudarat dan benda manfaat pada dia dicari. Manfaat dia elakkan. Kita kalau tak mengaji betul-betul, kita tak faham perjalanan apa sepatutnya mudarat yang kita nak kena hindarkan, manfaat yang nak kita kena cari. Dan tanpa dapat pelajaran yang betul, yang benar, tak kenal kita pada Allah Ta'ala yang menjadikan kita, sedangkan asal kita tak ada. Yang tu antara yang dia bagi kita peringat. Alhamdulillah kita nak meneruskan peringatan dia yang kedua ni. Dia nak sebut peringatan yang kedua ni supaya kita berjaga-jaga. Kata dia macam mana kelakuan yang kita memakai, maksudnya macam mana hal yang sepatutnya ada pada kita, keadaan yang sepatutnya ada pada kita selama duduk atas dunia yang sekejap ni. Yang prinsip kita atas dunia ni macam musafir, bukan untuk kekal abadi, singgah sekejap aja untuk menyelesaikan keperluan untuk bermusafir. Itulah bahasanya. Dalam bahasa-bahasa macam tu khasnya, ada yang kita dah bicara pun sikit sebanyak pada jangan yang lepas ni. Apa dia? Walaupun kaya, hati tak boleh jatuh kasih kepada makhluk, kepada dunia. Pasal cinta dunia, jatuh hati ke makhluk, punca menyebabkan kita terpaling daripada ajaran tauhid la ilaha illallah. Sedangkan sebagai orang beriman, tempat rujuk kita, tempat besar yang jadi matlamat maksud hidup kita adalah Allah. Dalam masa yang sama, dengan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan sebab dialah kita ada, semua makhluk ada, dan dengan sebab dialah kita dapat agama Islam ni, dan dipertemukan kita dengan guru yang benar-benar boleh mengajar kita, memahamkan kita apa dia yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia, siapalah kita? Satu, kena ada kasih pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita banyak menselawat dan salam atas dia. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi dia nak sambung ni, dia nak cerita kat kita macam mana dalam keadaan dunia yang sekejap ni, apa hal yang sepatutnya ada pada kita 24 jam ni. Tu dia kata anak-anak yang dikasihi. Jadi bahasa dia lembut sangat ni kan. Pasal teroyah dia ni kadang dia backhand tak. Saya tak tahulah, tak biasa jumpa dia. Kok tak biasa jumpa? Tak biasa dia. Tapi tengok gaya kitab dia memang orang peraluh lah dalam bab akidah, bab syariat ni. Nama pun Tok Guru lah. Allahu Akbar. Jadi dia guna bahasa, dia nak jaga kat kita ni, guna bahasa lembut sangat. Anak-anak yang dikasihi, dia kasih sangat kat kita. Pasal dia dapat pengajian sempurna, dia faham apa sepatutnya kaedah dia nak berjalan. Dengan tu dia tak tinggalkan kita, dia tulis kitab untuk bagi panduan kita supaya kita pun macam mana dia dah berjaya tu, kita pun dapat kejayaan macam mana dia. InsyaAllah, alhamdulillah. Inilah azam dan akidah ulama-ulama kita dulu. Inilah juga ajaran dan azam dan akidah dan pegangan dan hati sanubari yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa risau dengan siapa yang duduk belakang dia, atau istilahnya umat dia. Macam mana umat dia, dia tahu sangat dengan maklumat ghaib yang Allah Ta'ala maklumkan pada dia. Dia tahu sangat hal umat dia, risau sangat, dan banyak didoakan untuk umat dia dan jaminan dia untuk dia nak beri syafaat kepada siapa saja yang ternisbah kepada umat dia. Sampai Rasulullah jamin
Kalau orang yang buat dosa besar pun dia kata syafaati li ahli kabair min ummati. Begitu kasih sayangnya dia, begitu besarnya dia nak berikan pertolongan, panduan kepada kita ni supaya benar-benar kita faham perjalanan untuk menuju Allah Ta'ala dan macam mana kita boleh kasih kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi dia guna bahasa anak-anak yang dikasihi, lembutnya bahasa dia. Adalah kelakuan yang kita memakai atas dunia ini. Apa dia ni yang kita nak kena pakai selalu ni? Ialah sentiasa kita pisah dan jaga tubuh masing-masing kita ni. Setiap orang nama Islam beriman ni beri jadi seorang yang dinamakan orang yang beriman dengan Allah. Mula-mula kali tu sentiasa, maksud sentiasa ni apa? 24 jam. Macam mana nak 24 jam beriman dengan Allah Ta'ala? Hantulah yang kita memang kena dapat pelajaran detail, huraian, penjelasan, tafsir, tafsil, begitu juga tata cara, kaifiat, macam mana untuk boleh 24 jam ni sentiasa dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala. Sekali lalu kalau sebut iman ni apa? Iman ni al-imanu huwal yaqin, kata Rasulullah. Iman ni adalah yakin. Yakin kata apa? Dah iman dengan Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala. Nak yakin apa ke Allah Ta'ala? Ambillah faham pada yang diajar pada kita pada kalimah la ilaha illallah. Nak yakin ke Allah pada Allah sajalah ilah. Makhluk ni takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Kena ambil detail tu macam mana ulama hurai dah yang makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali ni, baik dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Mesti jelas sangat faham kita tu. Masa yang pendek ni tak ada nak cerita semua, tapi ilmu yang kita nak kena faham tu semua bab yang berkaitan dalam bab beriman pada Allah Ta'ala ni mesti jelas. Khasnya bahasa pendek dia nak mengiktiraf, nak yakin sungguh Allah ni ilah, dengan mana dia mestilah tak hajat pada suatu makhluk, semua mesti berhajat pada dia. Antara makhluk tu kita, makhluk, dah kata makhluk ni sentiasa fakir dan berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk takkan boleh dengan zat makhluk memberi mudarat atau manfaat kepada sesama makhluk, melainkan Allah lah sebenarnya yang memberi mudarat dan manfaat. Allah jualah yang memang wajib wujud. Makhluk ni atas nama makhluk. Makhluk tak boleh ada wujud zat dia sendiri. Semua makhluk dia mesti qaim billah, mesti boleh ada dia hanya dengan Allah. Allah lah bagi jadi semua makhluk ni. Mesti jelas tu dengan kita mana, macam mana kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafah lillah wadis, qiyam binafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Harus pula Allah Ta'ala nak bagi jadi kita yang mungkin ni, apa saja hal yang ada pada kita, hak dia apa dia nak tentu. Dalam masa yang sama yakin pula takdir Allah Ta'ala, walaupun dia hak dia nak tentu, dia tentu siap dah. Semua yang berlaku ni tiada lain, semua ketentuan dia. Macam mana pun ada kat kita taklif di atas kita, tak tahu apa dia tentu kat kita, yang dia jadikan tu sebagai rahsia untuk kita melakukan kehidupan atas muka bumi ini. Wajib atas kita pergi belajar apa dia yang disuruh oleh Allah Ta'ala, laksanakan dia. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tinggalkan dia dengan penuh iman, yakin, berserah, bergantung, berharap hanya pada Allah Ta'ala. Apa saja halangan, halang melintang yang mengganggu kita untuk boleh berserah diri pada Allah Ta'ala, ikut syariat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui tunjuk ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapatkan kita melalui proses tutup guru oleh ulama ni. Mesti perjalanan tu betul, sentiasa benar perjalanan iman kita besar sekali ke Allah Ta'ala. 24 jam rojok ke Allah Ta'ala, ingat ke Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala, takbir ke Allah Ta'ala, tahlil ke Allah Ta'ala.
Sentiasa 24 jam mengakui mentirah Allah la ilah, kita ni makhluk. Jasad ni buat semua sabab-sabab atas nama jasad dan makhluk atau proses sabab musabab. Hati tu macam mana? La ilaha illallah. Tuan-tuan, bab tu sembang senang. Kalau dah senang sembang lah. Nak berjalan hati perlu latihan. Perlu. Kalau sembang mu tak kerti, ilmu mu tak wajib pelajari, wajib atas kita pergi belajar. Pasal apa ni? Pasal dia nak bagi kita berjaga, ambil perhatian, kena sentiasa dalam keadaan beriman dengan Allah Ta'ala. 5 minit tak cukup kuliah tu. Yang kita buat itu PKPB itu pun, khatam kitab pun rasa macam tak belajar lagi. Macam tak belajar lagi. Betul tak yang tu kan? Yang baru main sekali tu tak heran Yang ni khatam kitab daripada awal sampai habis ni pun macam dengar tu macam baru dengar je, macam baru dengar je, padahal khatam kitab dah tahu. Tu yang kata kena mengaji lagi. Tu yang kata belajar ni daripada buayan sampai ke liang lahat. Tu yang kena duduk orang sama dengan sadiqin. Tu yang kena hadir. Tu yang kena berzikir. Tu yang kena duduk majlis ilmu. Tak mana boleh reti macam mana makan minum kita berhajat pada dia setiap hari. Tu pun sebenarnya bukan hajat makan minum, kita hajat ke Allah. Laluan dia makan minum. Macam itulah sepatutnya batin kita pun duk berasa tu hajat tu Allah Ta'ala, bukan hajat pada makan minum. Makan minum itulah antara ujian yang menyebabkan kita boleh terpaling daripada ingat Allah Ta'ala. Kalau kita dapat dah formula macam mana yang kelakuan yang kita duk lalui ni, kita boleh ada hubung kait, boleh kaitkan. Buat apa pun ingat Allah, buat apa pun ingat Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang wajib atas kita kena belajar. Macam mana bila tengok je makhluk, kita bermakhluk, semua kita kena sabak dengan makhluk belakang. Allahumma salli wa sallim. Bila kita buat atas jalan sabab ni, buat sabab, bila berjaya aja la ilaha illallah, Allah yang bagi jadi, Allah yang bagi sempurna. Saya buat misal kan. Saya cerita saya kan. Tadi plan A nak pergi tempat lain, nak main tempat sini jadi plan B kan. Adalah projek nak buat sikit kan. Selalu tengok ada background tu kan. Background tu dah kena tanggai. Tu kira nak bubuh background lah tu kan. Sekali lagi background dia lain lah ni. Nak cerita apa? Nak pergi pasang mata jinsua tu tak reti rupanya. Kalau ikut siap dah tu. Kalau ikut tapi hilang punca, rupanya kena masuk skrudraiber aku atas tu. Duk tengok juga skrudraiber ni nak skru apa? Duk buka skru pengadang tu. Nak kata apa? Kena tunggu tuan dia balik juga. Contoh kawan tak ada masuk rumah lagi, kenduri panggil. Main pasang kawan pun nak cerita apa ni? Bila last nak perlu makhluk juga. Doa aja tak jadi. Perlu sabab. Buat sabab tu kerja kita apa? Alhamdulillah ni ada hikmah ni. Apa pasal? Duk kalut sangat. Buat apa? Kalut lah, ada plan B kan. Pasal last minute pula tu. Apa nak cerita apa ni? Ada orang tak faham, dengar lah saya cerita apa kan. Bila jadi tu nak sebut apa saja kita buat, plan A ke, plan B ke, plan C ke, plan D ke, macam mana? La ilaha illallah. Buat jadi ke tak jadi, la ilaha illallah. Buat macam ni jadi masalah jadi la ilaha illallah. Apa dia? Kita merancang, Allah menentu. Semuanya biadillah, semua dalam ketentuan dia. Kita di atas kita tak tahu apa dia tentu, buat sabak ikhtiar untuk kita pergi buat, nak menjayakan apa yang Allah Ta'ala suruh tu. Baik. Yang tu sekali lalu lah nak syarah atas mana. Nak kata sentiasa kita hidup ni tak boleh pisah. Setiap tubuh masing-masing ni kena mengaji, kena belajar macam mana untuk sentiasa jadi orang beriman, iman dengan Allah.
Beriman dengan Allah Ta'ala ni bukan mengucap kalimah syahadah, selesai dah, habis dah urusan aku beriman dengan Allah Ta'ala. Oh, tak ada lagi. Benda yang paling payah sekali dalam hidup ni adalah istiqamah beriman dengan Allah Ta'ala. Ingat elok ayat tu. Datang ayat Quran kepada Rasulullah, suruh beriman dan istiqamah iman ni, Rasulullah sampai berubah. Syayyibatni Hudun wa akhawatuha. Turun surah Hud, ayat mana? Fastaqim kama umirt. Ada hadis Rasulullah kata, bila sahabat datang tanya apa dia amalan yang paling afdal untuk aku amal, kata Rasulullah, qul amantu billahi thumma istaqim. Kamu katalah aku beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, Allah lah Tuhan, Allah lah wajib wujud, sadia wahdahu la syarikalah, tak ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala wujud dia. Ni kita tak kongsi dengan Allah Ta'ala wujud, Allah yang bagi kita wujud, bukan kongsi nama dia. Allah yang bagi kita ada, kita bukan kongsi dengan Allah Ta'ala. Allah tetap dia wajib wujud. Kita takkan duduk martabat wajib wujud tu. Kita jaizul wujud, mumkinul wujud, hakiki kita adamul wujud. Belajar abang akidah tu betul-betul nak pergi faham tu. Yang tu pun kalau ikut pelajaran dia mudah sangat nak faham. Bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi yang tu nak pergi faham betul-betul dan nak kena jalan 24 jam tu, sentiasa beriman dengan Allah Ta'ala, istiqamah tu, nak berasa fakir berhajat dengan Allah Ta'ala tu. Apa hukum dia? Fardu ain. Setiap individu, setiap orang kena pergi belajar sampai reti, sampai faham macam mana nak sentiasa dalam keadaan beriman dengan Allah Ta'ala. Satu kalau kita belajar ni, itu yang kita jumpa dalam hadis, kalau Rasulullah kata akhir zaman ni akan ada satu ketika manusia ni ada siang iman, petang kafir, petang iman, pagi kafir, pagi beriman, petang kafir. Macam mana boleh jadi itu? Kita kalau tak faham apa yang sekali lalu sebut tadi, nak sentiasa beriman, istiqamah iman pada Allah Ta'ala, kita tak faham maksud hadis Nabi itu. Kalau kita faham pun mungkin satu sudut yang terlalu kecil kita faham. Orang yang memang faham perjalanan la ilaha illallah betul ini, perjalanan iman betul-betul ini, dia bukan kata pagi beriman, petang kafir tak. Pukul 8 beriman, 8-2 minit je hilang jadi kafir lah. Jadi kafir kan lah. Hati itu, jatuh hati ke makhluk, jatuh hati pada mahasiswa Allah, tak pergi ke Allah Ta'ala sikit pun. Bahkan takut-takut yang kata pagi beriman, petang kafir, takut-takut kalau kita tak belajar elok-elok, tak ada iman pun sebenarnya dalam hati kita ke Allah Ta'ala ni. Kita hanya tahu nama Tuhan kita Allah, takat tu lah. Jahil bodoh kita ni, kita tak faham perjalanan iman ni. Kita rasa takat kita mengaku Tuhan kita Allah tu, kita rasa kita iman dah. Yang tu yang tutup guru kita duk mengajar, duk buka pondok, duk baca kitab lepas satu kitab, hurai hari, bimbing ni, asuh lagi. Pasal apa? Pasal bab tu lah bab yang paling susah sekali untuk nak boleh capai. Dengan sebab susah tu lah Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul dengan yang sebegitu ramai semata-mata untuk ajar la ilaha illallah ni macam mana nak iman pada Allah Ta'ala. Kalau iman ni pelajaran paling senang, tak payah ajar, tak payah hantar Nabi Rasul, payah apa? Tuhan kita Allah, payah apa? Kalau takat tu saja iman. Soalnya Tuhan kita Allah dengan matematik mana susah lagi? Duk rasa matematik susah lagi? Sains dengan Tuhan kita Allah mana susah lagi? Kita duk rasa sains susah lagi, betul? Nahu dengan la ilaha illallah mana susah lagi? Rasa nahu susah lagi? Soal, betul ke? Dengar soalan tu sikit. Belajar engineering dengan la ilaha illallah Tuhan kita Allah mana susah lagi? Kita duk rasa engineering susah lagi? Tak ada, senang. Senang kena mu tak jadi engineer, aku tak mengaji. Yang susah apa? Nak sebut tahu mana? Apa bukti kata senang? Allah Ta'ala tak pernah ada hantar seorang Nabi Rasul pun untuk ajar engineering. Tak ada. Nak ajar plumbing, nak ajar wiring, nak ajar apa? Pancur simeng, nak ajar ilmu sains, nak ajar geografi, nak ajar astronomi. Ada. Nak ajar la ilaha illallah. Kalau kata hak tu senang, tak payah hantar Nabi Rasul. Kenapa perlu sampai hantar Nabi Rasul? Kenapa perlu sampai mukjizat ni? Engineering tak perlu mukjizat weh.
Wayar ring tak perlu mukjizat. Tak percaya, pegang nak wayar telanjang tu. Ajar tak ada balut tu. Pegang. Buka suri, buka nak. Tapi nak yakin Allah Ta'ala bagi jadi aku. Kita rasa senang. Sebut boleh. Tu pun sebut. Nak iman ni sampai masuk dalam hati. Masuk orang kata menusuk kalbu sampai Allah jadi aku. Allah bagi ada aku. Aku ni asal tak ada. Dengar tuan-tuan, saya ngaji tu sebut macam ni. Kita tak payahlah Allah bagi jadi aku nak. Aku ni mak aku yang lahirkan aku. Kita tengok mak kita selamba je. Ni mak kita. Mak itu. Saya kalau mak saya dengan saya ni kadang sembang dia bergurau banyak. Kita ni kalau tambah kita masa saya duduk nakal-nakal dulu lah kan, duduk remaja dulu. Kalau ikut hati ni kata dia nak komot jadi kecil balik, dukung senang lah dah. Lu baca tu. Kita tak pernah fikir yang kita dulu kecil yang dia pernah dukung. Kita tu pun kita tak boleh rasa hati ni lah mak aku dulu kecil, dia belah daripada kecil aku ni, kecil berak aku dia basuh dulu. Tengok mak kita dengan rasa terutama dia, oh mak belah saya pada kecil. Ada dengan kata mak lah, kalau mak tak belah saya, lempak saya tepi parit tu, mapuh lah saya ni. Ni dak mak belah dengan kasih saya. Kita demam, dia tak tidur, kita tidur. Kita demam, dia lebih demam pada kita lagi. Kita tak boleh tidur, dia tak boleh tidur lebih pada kita lagi. Kita tengok dia, relax. Mak. Tu mak kita depan mata, kita kenal. Memang kita tahu kita masih beranak daripada dia. Allah kan kita nampak. Macam mana nak rasa Allah bagi jadi kita? Senang kan susah? Kalau tuan-tuan kata senang, bohong. Saya berani kata bohong. Kau tuan-tuan dah dapat, tak tahulah kan. Tolong ajar saya macam mana nak senang. Mula tu bab ketuhanan ni, syaitan musuh besar syaitan. Dia bagi kita tak berhati ke Allah Ta'ala langsung. Sedangkan ilmu ketuhanan ni bukan susah. Tapi nak dapat itu susah. Nak sampai masuk dalam hati, jatuh dalam hati itu. Allah. Itu saya sebut gemak ni. Habis-habis dak macam ni lah. Kita suami ada isteri. Rasa tak? Kalaulah isteri aku tak ada ni, susah aku. Ada tak? Bahkan kita dah rasa macam ni. Kalau aku tak ada isteri aku, susah. Kita rasa macam mana? Terbalik lah. Terbalik ke rasa macam mana? Kita tak ada isteri susah ke? Isteri tak ada kita susah? Cuba kita ada anak 9 orang, dia bersalin nombor 10. Contohlah. Balik rumah mak tua, 9 tu kita jaga. Kita jaga. Macam lipas kudung tu. Saya dulu anak yang kelima. Yang kelima ke? Memang saya semua saya pergi bersalin. Hak ni hak 4 ni nombor 5. Hak nombor 5 ni. Ni nak bersalin. Hak tinggal di rumah. Dah bersalin buat balik pula. Kita lah nak bakar tungku, kita lah nak tanam uri, kita lah nak masak, kita lah nak basuh. Ni kecil biagak, ni hak kecil nak pergi mandi, hak rumah orang masak, nak masak dia, tungku dia, jahit, nak basuh baju. Ni sidai, ni pergi sekolah, ni. Macam lipas kudung je dalam rumah tu. Terang nak habis pantam pun bukan kuat mana lagi. 40 hari, 2 bulan. Bukan boleh lagi, tak boleh nak main air, nak cincah air sejuk-sejuk bukan boleh. Tu pun duk bertungku macam tu. Nak lepas 2 bulan tu. Macam ni. Kok tuan-tuan tak pernah rasa, tak apalah, beranak-beranak hantar rumah mak mentua, relax. Jadi bujang senang. Marah. Saja saya sebut itu sikit. Saya nak cerita apa? Kita dok rasa tak ada isteri kita susah ke? Kita dok rasa kita tak ada isteri susah? Saya ngaji ada tok guru apa? Nak kenal Allah Ta'ala ni, mu tengok bini mu sudah. Macam mana kita kederat lagi kuat daripada bini kita, tapi bini kita boleh buat kerja ke rumah semua. Kita tidur merentah je. Nasi mana? Tak masak lagi. Buat apa kat rumah? Baju mana? Teking pula tu, teking tu. Buat apa di rumah? Mana baju? Mana seluar?
Tuan-tuan saya tahu lah, tuan-tuan tak apalah wali-wali. Relax, dia lipat kain Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kadang mulut memang saya lah, saya mulut je tu. Tapi bila mengaji Tok Guru nak sebut ni, aku ni melampau ni. Kelang kabut kita jegah gitu, dia pun cuk. Kita baru jegah kan. Ni siap dah baju. Semua duduk dalam beg dah bang. Oh, siap dah kah? Kalau kita lah mampu. Kadang disuruh bayar bil elektrik ya pun. Ni tak bayar-bayar. Bila nak bayar bil elektrik ni nak habis hari tarikh lah. Tahulah. Ui, tu cengeng tu. Nah, tak bayar bulan ni, bulan depan. Oh, tu cengeng tu. Cengeng tu. Nak cerita apa ni? Itu kita dengan bini. Tak pernah rasa apa tu hutang budi dengan dia. Dengan mak. Kalau kita renung tambah mak dah meninggal je nah. Fikir-fikir tu, ramu memang tuan tu. Allah, Rasulullah. Baru kita tahu, macam tu ke? Ni ulama kita, tok guru kita ajar kita macam mana nak berfikir, nak bagi boleh beriman dengan Allah Ta'ala tu. Direct nak fikir gimana Allah susah. Kita payah. Jalan nak pergi ke Allah Ta'ala ni, mau fikir ke makhluk dulu. Masa mudah tu. Kita kadang-kadang, kita sebutlah majikan kita, dia bagi gaji, dia bagi allowance, kita rasa besar sangat dah. Isteri kita khidmat 24 jam dalam rumah. Bos bagi gaji je, kerja berapa jam dengan dia, tu pun kita buat pasal tu dia bagi gaji kan. Isteri kat rumah ni, alah kita bukan bagi duit kat dia pun. Bagi dia makan dia pun kan. Rumah memang tanggungjawab kita pun. Apa saya nak sebut ni? Dekat bos tu, sabit tu, kita pun Aisyah bos panggil, kerja kau main, jaga semua ni taat sungguh. Dengan isteri macam mana? 24 jam buat kerja macam mana? Terima kasih budak. Terima kasih lah yang kalau tak ada, kalau susah lah abang. Janganlah cakap gitu, janganlah cakap gitu. Memang dia pun bukan suka pun. Kalau yang mengada-mengada lah, itu mengada je. Selalunya tak ada lah. Maksudnya tugas saya bang, relax. Apa saya nak sebut? Macam mana pun hargai dia. Kita caring dengan dia. Caring, kita take care dia. Terima kasih lah. Tambah tinggal banyak hari, 5 hari, seminggu, sebulan ni kan. Macam mana? Dia jaga semua, elok semua. Macam mana? Itik kambing, ayam, anak, rumah, semua elok semua. Tak ada masalah apa pun. Maksudnya kita tak ada pun dia boleh urus. Macam mana? Balik-balik je lah. Terima kasih lah. Kambing pun yang ni beranak, yang ni beranak, yang ni beranak, ni beranak. Itik pun ni telur, hak menetas. Jadilah tu. Itik asal 5 ekor jadi 50 ekor. Ayam 20 ekor jadi 100 ekor. Dia belah. Urus semua elok. Anak pun besar molek. Pandai belah baca Quran. Boleh baca Iqra' 1, itu nanya Iqra' 5. Dia boleh urus tu. Sambil-sambil rasa rumah Allah ni. Jangan hargai tak? Rasa tak jasa dia? Dengan isteri mu tak kenal jasa, dengan orang salam mu boleh rasa tak? Allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Dia yang menjadikan kamu stabil, cantik, mata, telinga. Wa adalak, dia letak ni tepat, mata, hidung, telinga. Bukan mak kita susun, bukan bapak kita susun. Bukan kita susun. Allah yang susun kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu jalan nak balik iman Allah Ta'ala. Tutup guru kita ajar macam tu. Lepas tu kadang-kadang kita tak biasa duduk jalan untuk dapat iman ni, kita rasa macam jalan iman ni senang je, Tuhan kita Allah. Tak tuan-tuan. Halus sebenarnya pelajaran beriman ni. Pelajaran bab beriman ni halus sebenarnya. Lebih halus je nak. Pasal dia halus pasal walaupun tak nampak dengan mata kasar, hati ni kalau kita punya perjalanan betul macam mana Tok Guru kita duk ajar, kita pula ikut dia punya ajaran, dia tunjuk ajar dia satu-satu tu. Tak ada yang paling seronok kita dalam hidup ni melainkan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita bagi kita hakikat dapat iman Allah Ta'ala macam tu. Sebelum mati tu bagi kat kita. Kalau dapatlah ni hore lah, memang seronok sangat lah. Tapi keedah dia
Yang ni pun tutup guru saya duk sebut, dia kata mintalah tak banyak pun sebelum mati tu minta ke dapat kedudukan tu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sentiasa kena sentiasa berada dalam keadaan nak kena jadi orang beriman dengan Allah Taala. Satu, tak habis lagi. Itu baru pelajaran la ilaha illallah. Satu lagi kalimah syahadah kita. Kita syahadah asyhadu ke Allah Taala tu. Sekali lagi kalau sebut, ambil faham mana sentiasa tu. Ambil pada faham huraian asyhadu. Asyhadu tu fi'il mudhari'. Dia bukan past tense, dia bukan fi'il madhi, dia bukan perbuatan telah lalu, aku telah beriman. Dia present tense, I'm always witnessing that Allah is my God. Bunyi orang putih ke lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa nak asyhadu ni? Hal wa istiqbal. La ni dan selamanya, seterusnya, continuously. Hal wal mustaqbal. Tu asyhadu fi'il mudhari'. Kalau kata aktubu, dia menunjukkan present continuous tense. I'm writing, I'm talking, I'm reading. Orang putih itu orang putih. Ana aktub, ana ashhadu, ana u'minu, ana atayaqqanu, ana a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, anna Allah ya'lamu ma fi sudur, anna Allah sami'un basir, a'lamu. Maksudnya continuously. Dia present tense kan? Bukan saja present tense, tapi present continuous tense, continuously. Tu asyhadu. Kalau syahidtu alla ilaha illallah, maksudnya I witness the putih tu saya sebut. talked ed tu kan, past tense kan. Witness telah menyaksi apa? Witness bubuh je lah. Kaedah bodoh-bodoh je tu lah kan. Betul tak betul lah saya bahasa Inggeris tu. Tapi saya nak ajar prinsip tu. Kita bukan syahid tu alla ilaha illallah. Bukan syahid tu. Bukan sa'ashhadu. Aku akan mengaku nanti la ilaha illallah. Itu dah masuk kubur. Tu sa'ashhadu. Saufa ashhadu. Di akhirat esok aku akan mengaku. Bukan akhirat esok lah. Ni. Hal wa istiqbal. Asyhadu, I always witnessing Allah Ta'ala is my God. Dia yang sentiasa beriman dengan Allah Ta'ala. Isyarat Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Beriman dah ni, dah beriman dah ni. Amanu, past tense. Buat apa? Aminu billahi wa rasulih. Apa maksudnya? Dawimu ala imanikum, ala tauhidikum, ala yakinikum. Dawimu itulah maksudnya amantu billahi summastaqim fastaqim kama umirt. Rasulullah dengar ayat Quran, turun ayat Quran, beruban. Kita tak faham uban apa, kita uban hal lain. Ni COVID bila nak habis ni, tu beruban tu. Kita risau kat COVID, kita tak risau tak dapat iman. Kita tak risau yang tak boleh witnessing kat Allah Ta'ala. Allah. Kena genuh je nak. Kalau saya ikut suluk pasti hari tu kan saya dah ajak saya sebut kan. Maula kita tak ada, Maula Nizam tak ada. Kau tak boleh share dengan dia pasal dia duduk dengan Patih. Apa dah? Kalau arwah Patih kalau dia baca macam ni pun kata dia, ni. Kita nak asyhadu dengan Allah Ta'ala ni, kita genuh sejenak. Allah nak bagi mafi qalbi ghairullah, mafi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku lain pada Allah Ta'ala ni, tak ada. Allah je. Allah maksud, Allah ma'bud, Allah masyhud, Allah ma'bud, Allah bila pun Allah macam mana nak dapat itu? Tak ada jalan lain, mu kena zikir. Jalan dia dah kena zikir, tak zikir je fikir. Apa jalan fikir tu? Ilmu tu mesti dapat. Macam mana nak kenal apa yang differences antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Makhluk bukan ilah, Allah ilah. Macam mana nak faham Allah saja ilah, dia ada sifat kamalat. Makhluk ni bukan ilah, bukan makhluk semua naqais, naqis, naqs, zawal.
Ada istilah macam tu, kita belajar ilmu tauhid. Ilmu mesti kita ambil. Nak cerita apa? Asyhadu ke orang salah tak selesai lagi. Pasal apa? Kena ada syahadah kedua. Wa asyhadu, sama juga. I'm always witnessing anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya Muhammad adalah Rasulullah. Always witnessing, mesti ikut syariat. Ni nak boleh ambil vaksin ke tak boleh ambil vaksin? Bukan boleh ambil sebarang. Yang orang kata darurat benda apa? Tak, saya punya dah benda itu kan. So kita belajar disiplin. Memanglah darurat, memang boleh makan babi. Boleh makan babi dah kalau ni. Bila boleh tak boleh makan babi, maksudnya tak boleh ambil lah kalau COVID tu, vaksin tu daripada benda haram. Kalau dia daripada benda suci pun wajib ke ambil. Kalau dia tak ada babi ke apa sekalipun, ada benda-benda unsur-unsur pelambang lah, apa benda-benda logam-logam yang untuk jadi pengawet apa dia, keluar dah surat khabar pun, internet apa kan, orang mapuh siap dah dia mereka tu kena injek vaksin. Nak cerita apa lagi? Maksudnya gagal lah. Dia kata yang ni dia akan kata gitulah. Bukan hanya berapa persennya dalam percubaan ni yang mapuh. Apa pasal mapuh ni jangan khawatir, kita akan menjamin. Boleh jamin ke? Kalau jamin tu, tengok jamin daging import semua halal, 100,500 tan masuk, tak tahu daging mana, tukar label bubuh halal 1,500 tan. Ni nak boleh jamin ya ni? Boleh jamin ya? Boleh jamin ya? Berapa orang je ahli JAKIM bagi halal haram nak pergi pantau satu Malaysia, nak pergi cek semua kontainer, kilang, kicap, Maggi, biskut apa semua ni. Berapa orang tu tanya JAKIM tu, JAKIM nak pergi cek halal, boom, halal tu. Tengok berapa orang? Ada 1,000 orang pegawai. Ada 1,000 orang lah gagal. Pergi tanya ustazah apa tu yang biasa kerja bagi halal haram tu, yang masyhur tu, ustazah Asma Harun tu. Ustazah selebriti lah, masyhur kan. Saya tak ada apa. Dia biasa kerja bahagian JAKIM halal haram dulu. Tengok dia cerita apa. Nak buat stevia tu pun bukan senang kan. Nak bagi cok halal tu siapa? Kita tak pernah duduk tempat tu. Dia yang cerita gini. Kita kata tu dia. Itu stevia daunnya. Nak bagi buat stevia, buat serbuk tu. Ajinomoto, ajino kereta, ajino trailer, ajino kapal terbang. Saja saya guna bahasa lah. Ni pun bahasa arwah Tok Guru kan. Kalau orang patih itu bahasa dia. Bagian serai, bagian lengkuas, sikitlah saya sebut dah bahasa dia itu. Nak cerita apa? Asyhadu Muhammadur Rasulullah ni apa? Macam mana nak jaga syariat dia? Hak zahir ni. Hak zahir batin la ilaha illallah tu. Hak tu suku. Hak batin. Hak syariat zahir tak boleh habis. Mana mungkin mu nak kata batinmu betul dengan Allah Ta'ala, sedangkan syariat zahir masuk parit, masuk gaung. Mana boleh? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging tumbuh benda haram, masuk neraka lagi aula masuk. Nak cerita apa? Sabit tumbuh daging dengan benda haram ya. Tu yang benak hati tu kita ni. Pasal apa? Tu yang ngaji tauhid, khatam kitab pun duk bodoh lagi. Saya tak kata orang lain, saya sebut saya ni. Saat ni pun baru cerita duk bodoh macam binatang naam, duk bodoh sampai ke tahap ni lagi, bodoh lagi. Yang tu dah mengaji tu, dah mengajar tu, tak mengaji lah macam mana? Allah do'ifnya kita ni. Itu yang Rasulullah kita tengok dia apa? Sepadan lah dia kata ummati. Syafaati li ahli al-kaba'ir li ummatihu. Dia risau sangat. Dia dah nampak dah kita siapa. Waktu kita nak buat hubungan macam mana nak iman dengan Rasulullah ni, jalan nak iman Rasulullah dah kenal dah di utusan Allah Ta'ala, nak buat apa? Antara nak jalin hubungan dengan Rasulullah ni banyak selawat dan salam atas dia. Dia tak ada jalan lain, no other ways, you know. Pakai jubah serban ini bertak ada waktu. Pakai dengan perasaan ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok kita bukan pakai kasut dia pula. Boom. Ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok je Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tujuan tu untuk jadi tazkirah kita. Tengok je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok je ingat Rasulullah. Tengok batu ingat Rasulullah. Tengok betul Rasulullah ni batu-batu bagi salam kat dia.
Dia pegang batu bertasbih di tangan Nabi SAW. Tengok batu tu makhluk Allah Ta'ala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tentu ulama kita suka jalan tunduk bawah, dia suka tengok. Tengok atas pun ingat Allah, tengok bawah pun ingat Allah Ta'ala. Kita ni tengok atas bawah, tengok keliling, merapu. Duk ingat selain pada Allah Ta'ala. Macam mana tu nak buat tu? Itu yang dia kata, macam mana pun dia nak tunjukkan penjagaan yang kedua ni, dia nak bercara awal-awal, macam mana? Inilah kewajipan kita, sentiasa nak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Dia kata, ila akhirih, sampailah ke akhir itu, maksudnya, malaikat, kitab, hari kiamat, qada' mesti jelas kefahaman bab iman ni. Tak boleh cedera satu pun. Bab iman, 6 tolak 1, kosong. Kalau ayat Quran 6,000 lebih, bohlah bahasa 6,000, 5,999. Satu je tak pakai, kapir terus. Bayang tengok, bab iman. Sensitif tak sensitif dah. Bab ketuhanan, kalau kata daripada 6,000 ayat tu, 1,000 ayat katalah bab ketuhanan. Satu yang mu tak pakai, mu pakai 999. Satu yang tak pakai, kapir terus. Pula tu nak faham ayat Quran dengan disiplin dia. Nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Tapi mesti ada disiplin. Macam mana nak beriman dengan dia, apa kesimpulan dia, apa parti dia yang kita nak ambil, apa rumusan dia. Macam mana kalau kita tak hafal Quran sekalipun, tak boleh baca Quran sekalipun, iman kat Quran mesti ada. Sekalipun tak pernah mengaji tafsir sebatang habuk pun, tak tahu tafsir satu apa pun, terjemah tak tahu sebuti apa pun, iman dengan Quran mesti ada. Jadi kena dapat iman ni bila? Sentiasa 24 jam, continuously. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni. Amin ya rabbal alamin. Dan beramal. Jadi yang tu iman, ilmu dengan iman. Bagaimana nak dapat iman, bagaimana nak dapat tasdik, amal qalbi. Bahkan benda besar hati ni, besar hati betul, insya-Allah amalan zahir betul. Dengan hati betul ni lah baru nak bangun kita buat beramal. Kalau hati tak betul, kita suruh beramal pun tak mau beramal. Dia dah nampak ada amalan ni baik tapi dia tak boleh buat. Apa masalah? Apa masalah? Apa masalah? Hati tak molek lagi. Iman tak betul lagi. Dengar contoh. Semayang fardu, dia tahu wajib. Kenapa tak semayang? Nak ramai orang cakap macam mana? Saya belum dapat hidayat lagi untuk semayang. Belum dapat hidayat lagi untuk semayang? Cerita apa ni? Ini sembang keling apa ni? Belum dapat hidayat untuk semayang. Macam tu, betul ke ayat tu? Belum dapat hidayat lagi untuk semayang. Betul lah macam tu. Macam muskil lah. Ni pasal apa? Tudung. Saya tahu menutup aurat ni wajib. Buah pun kena bungkus. Saya tahu. Barang pun kalau beli Shopee ke Lazada ke semua duduk dalam bungkus elok-elok. Mana ada mai terus isi je mesti ada kulit. Oh, faham lah. Kenapa tak pakai tudung? Saya akan pakai bertudung bila saya dijodohkan dengan suami yang soleh. Tek kucing pun. Siapa dia ajar gitu. Saja saya sebut bahasa saya tek kucing ni bahasa lama saya ni. Sorry lah bahasa-bahasa buruk ni. Buruk tu lempar kat saya. Orang hulu ni memang cakap bahasa buruk sikit. Allah. Saya nak cerita apa? Ramai orang Islam ni bukan orang kafir. Orang kafir pun ambil bahasa orang Melayu lah tu. Dia cakap itu. Islam ni bagus. Oh, Islam agama sangat bagus ya. Semua haji lebay ni, banyak bagus ya. Itu haji pakai tipu punya, itu pun ada lah. Tapi kalau haji betul punya, ini banyak bagus punya orang tu. Ini semua orang tokong punya. Bahasa dia orang tokong masjid lah. Ini orang tokong punya. Ini bukan sebalang orang punya. Ini orang mesti cakap betul punya. Wah, kalau dia kata wah punya kedai bankrupt lah, wah takut wah. Wah ini cakap daripada hati orang kafir pun ada akidah macam tu. Kita kadang-kadang tak ada akidah dengan Datuk Guru. Tak ada akidah dengan ulama. Orang kafir pun dia tahu orang tokong. Orang masjid. Nak cerita apa ni? Nak macam mana tu? Nak boleh beramal dengan macam mana ajaran dan syariat yang Rasulullah bawa. Wajib kena mengaji, belajar fiqh dia. Macam mana nak bagi murni hati sanubari. Akidah yang betul. Boleh beramal amalan mengikut jalan Nabi SAW. Nisbah ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, semua kena mengaji ikut cara kita. Cara kita tu cara Islam. Pasal apa? Zamalan ni nama je Islam.
Islami. Kalau kita tak bisa mengaji, kita kena kencing ialah duk Islami. Padahal kena semak lah kan? Kena semak betul-betul dia Islami tak Islami. Kalau kata Islam tu bagus, kenapa yang non-Islamik tu hang tak lempak buang? Kenapa yang Islamik hang bagus hang buat? Yang non-Islamik mu hang buat juga. Apa sebab? Nak menunjukkan hang double standard, hang nak business semata-mata duk Islamik. No, it's only a gimmick. Kalau kata Islamik, kau lempar yang bukan Islamik itu, ambil Islamik saja. Nak ambil Islam saja, kau pun masuk Islam, tak? Bukan saja ambil muamalah Islam. Bahkan dia lagi suka Islamik siapa? Untung dia lagi besar daripada yang non-Islamik. Kalau biasa punya loan berapa? 8%. Islamiknya sampai boleh 20% dia terdarah faedah. 20% dah. Hutang kalau 2,000 dia bagi kita 1,800. 200 dia sapu dah. Insurans lah, takapur lah, gelembuk, infak wajib lah, kelepuk. Dia bagi kita 1,800. Hutang 2,000. Itu belum bunga-bunga setiap bulan tu. Panjang lah kalau sebut tu. Nak kena apa? Kena mengaji. Apa dia? Muamalah yang betul tak betul dalam Islam. Besar sekali nak cerita apa? Pastikan setiap masa dalam keadaan beriman, setiap masa berjalan di atas syariat yang betul. Beramal dengan amalan yang baik. Cuma baik ini apa? Bukan mengikut persepsi orang kafir, baik mengikut persepsi syarak, perspektif syarak. Kena betul-betul faham syarak mengikut orang yang memang ahli syarak. Syarak dari sudut akidahnya, dari sudut fiqahnya, dari sudut tasawufnya. Macam manakah yang menepati SOP dalam ajaran Islam, betul-betul yang Islam betul-betul, bukan Islam yang only a gimmick tu. Bukan Islam hanya Islam nama, bukan saja Islam label, bukan Islam ni Islam slogan, bukan. Islam kita ni zahir batin Islam, continuously iman dengan Allah Taala dan Rasul. Kena dalam keadaan sentiasa beriman dengan Allah Taala Rasul, amal baik hingga tercabut nyawa kita dalam kelakuan itu sampai mati. Inilah istilahnya ahyina alal iman, hidupkan kami atas iman, wa misna alal iman. Iman nasyid ada kan macam tu kan. Allahumma, ada orang apa? Iman. Allahumma ahyina bil iman. Betul? Wa amisna bil iman. Macam tu lah lagu dia kan. Saya bukan kaki lagu, tapi tahulah lagu tu kan. Dan bukan nyanyi je. Allahumma ahyina bil iman. Macam tu je, bil iman macam tu je. Nasyid je. Pegang tangan gitu. Allahumma ahyina bil iman. Cakap macam tu je. Oh senang itu. Doa je lah. Nak lulu SPM pun macam mana? Allahumma luluhkan kami SPM. Itu. Pergi sekolah tak? 5 tahun oh. 5 tahun oh. 5 tahun oh SPM. Buku tulis, buku type, buku kerja, tuition, latih tubi, pertengahan tahun, akhir tahun, ujian bulanan. Ni Allahumma ahyina bil iman. Apa? Buku teks yang mu ngaji. Buku telatihan mana? Latih tubi mana? Berapa tahun mu ngaji? Tok guru mana mu pergi belajar? Sekolah mana mu duduk? Manhaj mana mu belajar? Pakai apa? Kurikulum KBSM. Sekarang KSSM. Kurikulum sepadu sekolah menengah. Kurikulum baru sekolah menengah. KBSM, KSSM, macam itulah. Lah ni nak tukar pula ni, tapi COVID dia tukar pula hal lain. Jadi gangguan pula, tak boleh pula nak tukar silibus gini. Nak tukar pula silibus dini, tak dini, dulu Azhari ni apalah macam-macam tukar. Ni hak dini, dinul Islam ni, pergi belajar mana? Madrasah mana? Tok guru mana? Buku teks mana? Tok guru mana? Ustaz mana? Manhaj mana? Latihan apa? Periksa apa mu luluh? Sajalah saya sebut itu kan. Mohon wadah kes dia. Macam tu kah? Tu nak ngaji mana ni? Siapa dia nak ajar ni?
Tu kita, anak-anak pula nak hantar mana ni? Saya dulu punca boleh mengaji tu pasal itu lah. Oh, bodoh orang kita ni. Tu macam mana nak ahyina bil iman? Mudah-mudahan kita faham ni, cari, belajar. Dan wajib atas kita pergi cari dan jangan tersilap cari. Tu pula. Zaman kita ni zaman fitnah. Fitnah bab akidah, fitnah bab fiqh, fitnah bab tasawuf, fitnah bab jalan tarik, fitnah bab Quran, fitnah belaka. Fitnah belaka. Bab politik pun fitnah, bab makan minum pun fitnah. Semua fitnah belaka. Orang awam pun kena fitnah, ustaz pun kena fitnah. Kalau ustaz pun kena fitnah, orang awam tengok macam mana. Ustaz pun tercabut sekeban. Setelah awam ingat apa? Terlondeh ke sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Wuduh sikitlah bahasa orang ulu ni. Allah. Sekiranya kalau anak-anak bertanya dengan apakah kita nak jaga tubuh kita itu, maka situ dulu. Wallahualam. Tangguh situ dulu. Soalan kalau ada. Masa kita duk bercakap ni, dia nak sebut umumnya prinsip penjagaan kita ni apa? Nak sentiasa hidup dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Iman dulu. Dan kena faham, iman ni bukan Tuhan aku Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Selesai. Boleh bersilat lah. Apa maksud tu? Dah selesai dah. Mu ngaji mana nak bersilat? Bersilat pun daftar diri saya nak jadi anak murid macam mana? Boleh macam tu ke? Kan? Ni silat puluh kan? Kalau hak steady nya. Itu orang belajar apa? Karate, taekwondo. Takkan daftar boleh boleh bergaduh lah, boleh saparing lah. Try tengok. Tak payah saparing orang, sepak punching bag tu, punch bag tu. Duduk pung, muka mu lebah masuk, silap. Sepak bag tu kaki patah terseliuh. Siapa? Kena belajar dulu. Ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesailah. I'm truly Muslim. Yeah. How to be a truly Muslim. Macam mana nak jadi? Sikitlah soalan gitu. Ada soalan? Tak besin tak apa ke? Apakah hukum ibadah kita sekarang ni? Sekiranya besin dah ada, tapi SOP ibadah kita tak sama dan tak kembali seperti asal. Dan apakah hukum vaksin yang kandungannya yang mempunyai dari benda yang haram, sedangkan banyak hadis yang mengharamkan berubat dengan yang haram, sedangkan kita umat Islam ada ubat yang kita tahu, terutama habatus sauda. Dan apakah hukum bagi ulama yang memfatwakan ini dilarang? Panjang cerita tu, kena buat satu kursus khas tu. Sebut kecil pendek-pendek sangat dia marah lagi kan. Dia orang kata sikit-sikit apa tu sauda, sikit-sikit madu. Berapa dos nak minum? Minum madu sebotol pun tak ada masalah, tak jadi overdose, cuma botak kepala. Mahal. Tak ada masalah, sikitlah saya sebut itu kan. Makan apa tu sodak tak mati dia. Tak mati. Cuma sakit tekak, lagi kering tekak, dia mati tu tak ada. Minum madu tak ada orang mati sabit minum madu. Tapi berapa banyak orang mati sebab angka ubat lebih. Tak ada orang mati sebab tak makan tau sebenarnya. Tapi mati sebab banyak makan. Itu yang banyak. Apatah lagi makan pula benda yang tak sepatutnya dimakan. Sekali saya sebut macam tu lah kan. Panjang tu. Ada benda yang saya dah sebut pun. Pergi tengoklah apa saya dah sebut tu. Nak khas tu saya sebut sekali lalu gitu dah. Nak menunjukkan kena belajar pada syariat tu. Dan dengar pendapat daripada orang yang ahli. Pasal orang yang duduk di dalam institusi kerajaan, penjawat awam kerajaan, pegawai kerajaan macam mana? Dia terpaksa bercakap mesti patuh SOP sebagai pegawai kerajaan. Pasal dia orang suruhan kerajaan.
Mestilah dia akan mengikut dasar kerajaan. Kerajaan kata kami nak bagi halal vaksin, mu cari nah bagi boleh vaksin. Inilah cara lah ni. Ustaz-ustaz, pensyarah-pensyarah universiti, menteri-menteri, ni itulah kaedah dia. Kami nak bagi boleh kilang arak didirikan di Malaysia, cari nas. Memang dah kilang dah, bukan satu dua, bukan kecil-kecil weh. Kami nak bagi boleh babi ni diternak di Malaysia. Perak lah paling ramai, paling banyak babi dalam Malaysia lah ni. Bukan di Tambun tak ada lah. Kat mana pergi tengok lah, kat mana. Tapi spesifik statistik, bukan spesifik, statistik babi paling banyak dalam Malaysia dibelah, diternak di Perak lah. Engkau tak tahu. Negeri Asia Tenggara paling banyak ekspor babi Malaysia. Apa saya nak sebut ni? Macam mana lagi sebut babi apa ni? SOP ternak babi makan. Pejabat awam kerajaan. Dia pegawai ke menteri ke, dia mesti mufti ke, dia mesti menyokong dasar kerajaan. Memang macam tu. Kalau dia nak bagi kata pakai tali pinggang, dia wajib. Mufti ke apa ke, pejabat agama ke, mu mesti kecek bagi kata pakai tali pinggang ni wajib. Mu mesti kecek tu. Kecek. Mu mesti kena wayak tu. Kutubah Jumaat pun hari pahlawan, mu pun kutubah hari pahlawan juga. Kutubah ni hari kanak-kanak sedunia. Kutubah pun hari kanak-kanak sedunia. Kalau kempen kerajaan, makanlah buah-buah tempatan. Kutubah Jumaat pun jangan tak tahu. Makanlah buah-buahan tempatan. Betul ke saya cakap? Tak percaya? Tak percaya dengan kutubah ke? Tidur ke apa? Memangnya itulah kerajaan. Kita jaga kita. Berapa banyak kutubah kali? Dalam COVID ni berapa kali dengar tajuk tu? Kita jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum dara. Ingat kan nak cerita apa? Pakailah tutup muka. Pastikan jangan keluar melainkan jika ada hak, ada keperluan. Tu pun pastikan 2 orang satu kereta. Masa PKPBB dulu lah kan. Cuci tangan dengan sebersih-bersihnya. Dia ingat kita tak bisa cuci tangan kot. Yang tu dia mikir kutubah Jumaat isi kat tu. KKM cakap sudahlah. Sikitlah saya sebut. Bukan maksudnya kita tak boleh kan. Kita dah lama lah hidup cara Islam macam tu. Cuci tangan. Pakailah sanitizer. Itu saya tak setuju. Panjang tu nak cerita tu. Jadi kena kuliah lain lah tu. Saya sebut macam tu padan lah. Sekali lalu macam tu. Masa nak belajar syariat, ambil berat tu bagus. Nah, saya nak kata pergi cari maklumat sampai yakin tu siapa yang sepatutnya diikut. Kita bukan kaedah nak ajar pemerintah lawan pemerintah tak. Apa yang betul betul, apa yang salah salah. Itu kaedah kita. Macam mana nak tahu betul salah? Wajib belajar. Tentu bahasa dia. Lain? Selepas dan rasulnya alif lam kha tu iqra ila akhirih. Bahasa Arab sikit tu. Alif tu, alif lam kha tu. Alif tu untuk iqra, read it. Lam tu untuk ila, kha tu untuk ila akhirih. Iqra ila akhirih. You read it to the end. Macam tu kan. Lebih kuat lah kat mutih tu. Apa tu? Beriman dengan Allah, dengan Rasul. Sambung. Malaikat, kitab, hari kiamat, kodok dan kodah. Itulah. Macam kalau orang putih ETC lain. Seterusnya apa? Etc. ECT. Etc. SETC. Yang lain-lain. Dan seterusnya halum majarrah kalau bahasa Arab. Tu alif lam kha tu memang selalu kitab tauhid, kitab fiqh dia guna bahasa alif lam kha tu lah. Iqra ila akhirih. Dia satu rumus untuk menunjukkan bacalah seterusnya sampai habis. Aku sebut Allah Rasul tak kerti rukun iman kau. Bahasa dah gitulah. Lain. kita pisah dan jaga Kita pisah dan jaga hidup masing-masing. Beri jadi seorang yang dinamakan dia orang yang beriman dengan pisah dan jaga tu.
Tu mungkin bahasa dia lah. Pisah dan jaga tu maksudnya kita tak boleh nak tumpang orang lain. Kita bersendirian dari sudut setiap orang kena mengaji diri dia, setiap orang kena bagi jadi dia beriman dengan iman Ta'ala sebagai iman yang sahih. Tu masuk kena pisah. Tak boleh tumpang orang. Iman tak boleh. Bapak aku beriman padahal. Bapak aku ustaz, aku tak ustaz tak apa. Bapak aku ustaz, bapak aku ustaz. Tak ada. Kaedah kita macam mana? Semua kita kena jadi arif, kena jadi mukmin, tak ada kecuali seorang pun. Yang tu kata, yang tu buat pisah. Isteri-isteri, suami-suami, anak-anak, setiap orang. Kullu fardin. Yang fardu ain. Maksudnya kullu ain, kullu fardin, kulli syakhsin, kulli afradin, setiap individu. Pisah. Maksudnya tak boleh tumpang. Kalau fardu kifayah tumpang. Dah ada semayang, padan dah dia semayang. Mbak iman mana boleh padan dah dia beriman. Aku tumpang tak ada. Padan dah ada semayang 5 waktu. Aku esok dapat syafaat dia lah. Pasal apa? Dia esok aku kenal sangat dia, takkan dia tak syafaat aku kot. Tak ada. Tak ada kaedah kita fardu ain ni nak tumpang-tumpang ke orang. Bahkan dia pisah separately. Setiap individu kena. Dia takut masuk. Kalau cakap ni pisau, kalau kita ada niat lah, contoh kita belajar beriman ni, sampai orang kata bertahap kita ada betapa bukan kebolehan lah, orang lain boleh tumpang kita belajar beriman ni, maksudnya kita beriman ni sampai ke masa tu ni niat kita lah, maknanya bapak boleh tumpang selama boleh tumpang kaedah kita belajar. Soalan tanya mengenai bolehkah kita belajar sampai satu tahap, yang tahap tu kita berada yang orang lain boleh tumpang kita, mak bapak kita boleh tumpang, adik-adik kita boleh tumpang, jiran tetangga kita boleh tumpang kan, anak kita boleh tumpang, isteri boleh tumpang, kawan kerabat kita boleh tumpang. Kaedah kita pun tak tahu kita nak boleh tumpang, orang nak boleh tumpang kita atau tidak. Kita pun nak menumpang besar kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaedah kita, bukan kita berasa kita ni orang lain boleh tumpang. Tak ada lah. Bayang tengok Rasulullah pun kata apa? Aku pun kalau masuk syurga bukan di atas aku. Allah limpah kurnia dia yang buatkan aku masuk syurga. Tu Rasulullah, nama kita bukan sekupang. Takkan aku ni, aku boleh tumpang, boleh tumpang aku. Tak ada. Tapi kena belajar, kena duduk satu tempat yang ni melepaskan kita daripada ancaman neraka. Nak boleh tumpang tak tumpang itu bukan kerja kita. Nisbah itu pun kelulusan Allah Taala dengan limpah kurnia dia. Yashfa' wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad ja'a bil akhbari. Dalam matan Jawhar Tauhid itu disebut selain pada Rasulullah, Nabi Rasul ni ada lagi orang-orang yang terpilih yang Allah Taala akan pilih atas kehendak Allah Taala. Siapa dia yang terpilih di sisi dia? Kita tahu kan kita kena pilih tak kena pilih? Tak tahu. Kita tak duduk tahap tu, wajib beramal dengan apa sepatutnya beramal. Tak usah duduk fikir orang boleh tumpang tak tumpang. Kita pun belum tahu nak boleh duduk tak mana. Tapi kena belajar sampai kita tahu kita duduk di mana. Nanti yang kata kena berguru dengan guru yang sangat pakar, yang gerti sungguh perjalanan ni, dia jelas kena ala basiratin ala ana wa manittabani. Terang jelas tu perjalanan tu. Yang kena mengaji sungguh-sungguh untuk tu yang pakar-pakar macam tu. Yang tu kot. Lalu nak kata tak ada dia ajar kaedah kita, pergi belajar sampai satu tahap, moha boleh tumpang aku. Contohlah, kan ada orang tahfiz. Hafal Quran macam ni tumpang. Nisbah kelebihan orang hafal Quran macam tu memang ada. Tapi sikit, tanya ada orang hafiz Quran. Mu yakin kan? Orang lain boleh tumpang mu? Sorry ya, saya tanya itu sikit. Tanyalah. Tanya ustaz hafiz besar-besar pun tanya kan. Yakin tak ustaz, yakin tak saya boleh tumpang ustaz? Ustaz esok duduk atas mimbah yang bercahaya, bagi tumpang, bagi syafaat saya ni anak murid ustaz. Boleh tak? Dia motor janganlah. Aku tak tahu aku duduk di mana lagi. Semua terlimpah kurnia dia juga. Tapi yakin kelebihan orang hafal Quran besar tak? Pi jadi orang hafal Quran. Itu aja maksud hadis tu, bukan maksudnya aku dah hafal Quran, orang lain semua duduk tumpang aku esok. Subuh pun payah nak bangkit. Jemaah pun jenuh kejut. Quran pun jenuh bersuruh. Contoh. Bukan orang sini.
Berasa. Tapi betul kita sendiri boleh tahu kan. Sama. Kalau nisbah baca kitab, saya lalu berapa puluh kitab lah. Oh, boleh bagi syafaat ke orang. Tak lah. Muka kita pun malu nak angkat muka. Syafaat apa? Kita pun menumpang ke orang, kita pun gantung guru kita. Okay. Jadi taklah menafikan kelebihan orang hafal Quran, orang beramal soleh, orang siddiqin, syuhada, salihin. Tapi taklah kaedah dia bila kita dah usaha bagi dapat tu mendabik dah. Hampa ni esok jangan duk risaulah. Semua boleh tumpang atas aku. Tak ada siapa bercakap gitu. Hadis tu nak menunjukkan kelebihan orang yang duduk tempat tu. Tu saya. Tak diajar dengan kelebihan tu kita ada, kita mendabik dah. Ada juga yang macam bayi yang meninggal sebelum capai umur kan. Ya. Perkataan sering. Yang tu sering aku dah anak aku dah 3 orang meninggal kan. Aku jambi yang di syurga dah. Anak syurga. Ha. Kita boleh tumpang. Mulai tumpang anak kita tu. Istilah tu. Tak. Jadi Yang tu semua hadis-hadis yang tu nak menunjukkan kelebihan bersabar dengan bencana yang terima. Itu ya. Dia bukan nak menunjukkan anak kita dah mati 3 orang, mati pula tu mati kecil, aku dah cuci tangan dah. Salah akidah, sesat tu. Bukan. Maksud apa? Aku tak semayang untuk apa anak aku 3 orang dah masuk syurga mati kecil semua. Tu pun kalau boleh nak beranak lagi. Aku bukan 3, 6 orang anak aku mati. Semua 6 bulan ke atas mati dalam perut semua. Itu bini seorang kata dia. Kalau bini 4, 6 orang, 6 kali 4, 24 orang. Aku cuci tangan dah. Aku duduk atas mimbar bercahaya, anak aku keliling semua, goyang kaki gini. Macam tu ke? Macam tu ke syariat ajar? Tak ada weh. Subhanallah. Bukan macam tu ajaran syariat. Kalau ada orang macam tu, tak betul cara dah. Tak ada. Bahkan setiap orang wajib kena duduk, orang kata mahal syariat. Semua orang kena fastabiqul khairat. Kena jaga iman dan amal ni. Itu okay, lalu. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.